Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Pusdan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirah hafizatullah yang sentiasa bersama kami di program iaitu Serambi Ilmu Online, iaitu dengan pengajian kitab Syiarus Salikin kalangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala. Ini warahadirat hafizakumullah, insyaAllah kita berada pada muka surat 223 juz 1. Cetakan Khazanah Banjariah ini berada pada adab yang ke-6, tuan-tuan dan puan, hadir warahadirat hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Adab yang ke-6. Sunat membanyakkan sedekah pada hari Jumaat. Itu terlebih daripada hari yang lain, atau jangan disunyikan di dalam hari Jumaat dan malamnya itu daripada sedekah. Dan jikalau sedikit sekalipun, sekira-kira kuasanya, kerana pahala sedekah pada hari Jumaat itu berganda-ganda lebih daripada segala hari yang lain daripada hari Jumaat itu. Tetapi makruh memberi sedekah kepada orang yang meminta pada ketika waktu khatib membaca khutbah. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Pertama adalah dianjurkan. Bila dari sini kita dapat kesimpulan, dianjurkan. Okey. Dianjurkan dan disunatkan pada hari Jumaat itu untuk bersedekah. Jadi kalau orang yang biasa bersedekah seminggu sekali, tapi di hari Isnin atau hari Selasa, pindah kepada hari Jumaat. Supaya apa? Supaya pahala tu lebih. Walaupun yang disedekahkan sedikit, RM1, RM2, RM3, tak apa. Tapi buat hari Jumaat. Apabila ada orang nak sedekah dalam jumlah yang banyak, contoh dia boleh pilih hari lain, tapi kalau dia pilih hari Jumaat, tabarakallah ta'ala, iaitu insyaAllah pahala dia lebih besar. Keistimewaan bersedekah pada hari Jumaat nanti atau malamnya. Kalau boleh setiap hari Jumaat adalah sedekah, walaupun RM1, semampunya. Kalau ada yang boleh nak buat RM1, RM2, mungkin ada yang RM1,000, ada yang kaya raya. Ingat, kalau kita tak bersedekah atau sedekah tak ikhlas, dikhawatirkan iaitu segala harta kita akan dihisap, tuan-tuan. Dihisap, kenapa kita tak bersedekah, kenapa kita tak bayar zakat dan lain-lain. Siapa beza sedekah dengan zakat? Zakat ini adalah sedekatul wajibatun. Sedekah yang wajib itu zakat. Sedangkan sedekah yang tak wajib, itu hukum dia sunat juga. Dinul hadirah hafizakumullah. Lalu pada waktu khatib baca khutbah, makruh. Kerana apa? Kerana orang patut fokus pada waktu khatib. Sebab itu ada orang mengambil dari beberapa sumber daripada hadis, daripada ini memakruhkan atau melarang seseorang untuk melarang masjid untuk menggerakkan tabung sedekah pada waktu solat Jumaat, pada waktu khatib sedang bicara. Sebab dia sama seperti orang meminta pada waktu khutbah, sehingga dia sepatutnya fokus mendengarkan khutbah, tapi dia sibuk pada perkara lain, iaitu perkara muamalah. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Ni diambil dari pendapat adab yang ke-6. Tapi makruh lah, kita tak kata batal. Jumaat dia khutbah dia tak sah ke? Taklah. Alhamdulillah banyak masjid sekarang, hatta masjid di Korea kami,
Jadi bukan tabung yang digerakkan, manusia yang berjalan menggerakkan sebelum khutbah berlaku. Atau mungkin waktu tazkirah Jumaat berlaku. Ini dia hadirin wal hadirat. InsyaAllah. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza sa'ala ar-rajulu fil masjid faqad istahaqqa alla yu'tiya wa idza sa'ala 'alal Qur'ani fala tu'tuhu." Yang bermaksud Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apabila meminta seorang lelaki dalam masjid, maka sungguhnya yang mustahak, yakni yang sebenarnya itu, bahawa jangan diberi. Dan apabila meminta ia atas orang yang membaca Al-Quran, maka iaitu jangan diberi akan dia. Waktu tengah khutbah. Okay. Dan demikian lagi kata setengah ulama. Sedemikian lagi kata setengah ulama, makruh memberi sedekah kepada orang yang melangkah-langkah akan orang yang di dalam masjid, melainkan jika orang yang minta dalam masjid itu berdiri atau duduk pada tempatnya. Padahal bukan waktu khatib membaca khutbah. Dia bukan waktu khatib membaca khutbah, dia duduk minta orang datang bagi. Maka iaitu tiada makruh memberi sedekah akan orang itu. Itu dia tuan-tuan. Ni. Lalu dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala lagi, ia nakal daripada setengah ulama yang dahulu-dahulu. Jadi Imam Ghazali menukil dari ulama salafus salih, pendapat ulama-ulama yang terdahulu. Man at'ama miskinan yaumal jumu'ati summa ghada wa batakara wa lam yu'zi ahadan summa qala hina yusallimul imamu bismillahirrahmanirrahim al-hayyil qayyumi as'aluka an taghfira li wa tarhamani wa tu'afiyani minan nari summa da'a lahu bima bada lahu ustujiba lahu. Artinya, barang siapa memberi makan akan orang yang miskin pada hari Jumaat, kemudian maka berpagi-pagi bersegera ia pergi ke masjid dan tiada menyakiti ia akan seorang, kemudian maka mengata ia pada ketika memberi salam imam daripada jemaah sembahyang Jumaat, Bismillahirrahmanirrahim al-hayyil qayyumi as'aluka an taghfira li wa tarhamani wa tu'afiyani minan nar. Kemudian meminta ia barang yang zahir baginya, yakni barang dengan barang yang dikehendakinya, nescaya dimustajabkan Allah Ta'ala baginya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini doa. Semoga kita diberi doa yang mustajab. Doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang ketujuh, tuan-tuan dan puan-puan, bahawasanya seyogyanya engkau jadikan hari Jumaat itu akan hari bagi akhiratmu. Dan jangan engkau masyghul pada hari itu dengan pekerjaan dunia. Jadi kita patut jadikan hari Jumaat itu hari akhirat. Hari kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita jangan masyghul, sibuk dengan pekerjaan dunia pada hari itu. Sebab itu ada beberapa negeri, walaupun tak semua, memilih dengan kebijaksanaan mereka, hari Jumaat itu dicutikan. Jumaat dan Sabtu cuti, Ahad masuk. Johor contoh dia. Kan? Kedah kot. Saya tak ingatlah. Kelantan kot. Jadi dicutikan pada waktu itu. Bukan hari Ahad cuti, kerana Ahad ni hari golongan Nasrani yang pergi ke gereja. Misalnya. Jadi cuti dia hari Jumaat. Sebab kita nak kena pergi solat Jumaat. Tapi ada yang pilih. Maksud bukan negeri. Maksud ada yang sengaja orang Muslim pilih kalau boleh hari Jumaat tu hari kerja juga. Hari kerja terakhir. Supaya apa? Supaya habis Jumaat terus balik. Balik kampung misalnya. Dia ambil cuti. Boleh balik kampung. Awal. Contoh dia setengah hari misalnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Lalu pada hari dengan pekerjaan dunia.
Dan banyakkan olehmu di dalam hari itu mengerjakan wirid-wirid. Inilah baca banyak wirid. Zikir, baca hizib-hizib, baca selawat, dalailul khairat, selawat misalnya selawat-selawat yang lain, yakni mengerjakan ibadat yang telah ditentukan oleh masyayikh yang datang daripada hadis Nabi SAW, dan makruh bermusafir pada malam Jumaat itu. Faqad ruya anna man safara lailatal jum'ati da'a alaihi malakahu. Rawahu Daruqutni, hadis yang dhaif. Maksud dia apa? Artinya maka sesungguhnya telah diriwayatkan oleh ulama akan hadis bahawasanya barang siapa bermusafir pada malam Jumaat itu nescaya mendoakan ke atasnya dengan dapat kejahatan, iaitu apa? Oleh malaikat yang pada malam itu. Ini adalah larangan untuk bermusafir pada malam Jumaat. Malam Jumaat jangan musafir. Kecuali dia musafir hari Rabu. Tapi sampai hari Jumaat masih dalam perjalanan. Itu bab lain. Itu tak ada masalah. Tapi sengaja nak bersafar keluar. Kan? Dan haram musafir kemudian daripada terbit fajar shadiq. Kemudian terbit fajar shadiq. Ini tak boleh haram sebab dia ada kewajipan Jumaat di qaryah dia. Dan makruh berjual beli di dalam masjid. Hadirin wal hadir hafizahullah. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala lagi, wa kariha ba'du salafi syira' al-ma'i fil masjid min as-saqa' yashrabahu aw yusabbilahu hatta la yakuna mubta'an fil masjid fa innal bai'a wasyira'a fil masjid makruhun wa qalu la ba'sa law a'ta al-qimata kharij al-masjid summa syariba aw sabbala fil masjid. Yang bermaksud artinya, dan kata setengah ulama yang dahulu-dahulu, makruh membeli air di dalam masjid daripada orang berjual air di dalam masjid kerana ia hendak meminum akan dia atau hendak disedekahkannya air itu di dalam masjid, hingga tiada ia membeli sesuatu di dalam masjid itu, maka kerana bahawa berjual dan membeli di dalam masjid itu makruh. Dan kata mereka itu tiadalah mengapa jika diberi harganya itu di luar masjid, kemudian meminum atau disedekahkan di dalam masjid. Hadir wal hadir abidakumullah. Dan seyuknya hendaklah engkau himpunkan pada hari Jumaat itu antara sembahyang dan puasa dan sedekah, dan membaca Al-Quran dan zikir, dan membaca selawat atas Nabi SAW dan i'tikaf. Dan hendaklah engkau jadikan hari Jumaat itu tertentu bagi akhiratmu, maka mudah-mudahan jadi ia kafarat bagi segala hari yang lain daripada hari Jumaat itu. Wallahu a'lam. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey, kita dah habis tentang adab pada hari Jumaat. Sekarang kita masuk bismillahirrahmanirrahim, segala syarat sah sembahyang Jumaat. Jadi dalam hari Jumaat ni kan ada ibadat solat Jumaat. So sekarang nak bahas tentang syarat sah sembahyang Jumaat. Ketahui olehmu bahawasanya Jumaat itu bersekutu segala syaratnya dengan segala syarat sembahyang yang lain, dan berbeza ia daripada segala syarat sembahyang yang lain itu dengan 6 syarat. Jadi ada beza antara solat Jumaat dengan solat yang lain dengan beberapa syarat. Inilah perbezaan dia. Syarat pertama, waktu zuhur. Maka jikalau keluar sembahyang Jumaat itu daripada waktu zuhur, jika sekadar salam imam sekalipun, nescaya luput sembahyang Jumaat itu. Maka wajib disempurnakan akan zuhur itu, iaitu 4 rakaat. Jadi Jumaat itu wajib. Tapi bila dia terlambat
atau mungkin contoh dia, waktu solat Jumaat itu dah dekat dengan asar. Tapi sepatutnya sah lah. Cuma dia tak dapat seluruh solat. Misalnya. Maka dia kena 4 rakaat lah. Dia sekadar salam imam. Jadi contoh dia tak dapat dapat 2 rakaat, tak dapat 1 rakaat. Contoh dia. Maka dia kena sempurnakan dengan 4 rakaat. Syarat kedua, tempat mendirikan Jumaat itu di dalam negeri atau dusun yang ada baginya rumah, maka tiada sah mendirikan sembahyang Jumaat itu di tengah padang. Jadi, solat Jumaat itu kena didirikan di dalam bandar. Iaitu tempat orang duduk, orang tinggal. Ini nak buat masjid Jumaat dekat RNR. Tak boleh lah. Contoh dia. Okay. Jadi dia sebaiknya tengah-tengah bandar, tempat orang boleh capai. Dipanggil dengan masjid jami'. Itu maksudnya. Syarat ketiga. Hendaklah berhimpun 40 orang laki-laki yang berakal lagi baligh, yang merdeka, yang mustautin, sekira-kira tiada berpindah daripada tempat itu pada waktu panas dan pada waktu sejuk, melainkan kerana berdagang atau kerana ziarah atau kerana bermain jua. Ini. Jadi dia kena 40 orang laki-laki berakal lagi baligh, merdeka, mustautin. Masuk mustautin itu dia tidak pindah dari tempat tu lah. Musim panas, musim sejuk, kecuali dia pergi untuk urusan lain. Contoh dia apa? Untuk bekerja, berdagang. Dia orang Malaysia, dia duduk kat Kuala Lumpur. Dia memang mustautin kat Kuala Lumpur. Tapi dia ada kerja, bertugas sebagai askar, distationkan di Lebanon. Contoh dia. Dia pergilah Lebanon, duduk kat situ setahun. Itu bukan mustautin. Lebanon tu mukim saja. Sebab suatu saat dia berharap kembali ke tanah air dia. Itu maksud dia mustautin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Syarat keempat. Hendaklah berjamaah jika sembahyang. Orang yang 40 itu padahal bercerai-cerai, nescaya tiada sah Jumaat mereka. Itu. Tapi orang yang mazbuk apabila dapat ia akan rakaat kedua, maka harus ia bercerai pada menyempurnakan rakaat kedua itu kemudian daripada salah imamnya itu. Dan jika tiada dapat ia rakaat kedua itu, maka wajib disempurnakan zuhur, iaitu 4 rakaat. Jadi syarat yang keempat, dia kena berjamaah lah. Solat sendiri Jumaat tak boleh. Tak sah. Dia kena berjamaah 40 orang. Kalau berpecah-cerai, maksud dia ada 10 sini, 10 sini, 10 sana, 10. Tak boleh. Tak boleh, tak sah. Dia kena macam masjid tu, semua jamaah dengan satu imam. Sedangkan ada orang dapat hanya rakaat kedua daripada imam. Sah. Tambah satu lagi rakaat. Sah. Tapi dia hanya dapat salam imam, tak dapat rakaat kedua. Maksudnya dia masuk setelah rukuknya imam bagi rakaat kedua. Maka dia kena sempurnakan dengan solat zuhur, iaitu 4 rakaat. Ini. Syarat kelima. Bahawa jangan ada Jumaat itu terdahulu oleh Jumaat yang lain. Atau disertanya di dalam satu negeri. Itu. Atau jikalau kesukaran berhimpun pada satu masjid, maka harus berbilang Jumaat itu 2 atau 3 sekira-kira hajat jua. Jadi sekarang menerangkan bahawa jangan ada Jumaat itu didahului oleh Jumaat yang lain disertai dalam satu negeri itu. Jadi satu qaryah itu hanya boleh ada satu masjid yang mendirikan Jumaat. Kalau ada 2 masjid, maka mana yang takbiratul ihram dahulu, itu yang sah. Contoh paling mudah. Di Indonesia, iaitu mereka tidak ada autoriti agama macam Malaysia. Malaysia ada autoriti agama. So kita ada Jabatan Agama Islam, kita ada Majlis Agama Islam, kita ada Jabatan Mufti. So ini adalah 3 institusi agama negeri.
Yang ada setiap negeri ada masing-masing. Kan? Jadi Jabatan Agama urus tentang masjid. Jabatan Mufti fatwa mana satu masjid atau surau untuk dirikan Jumaat kerana melihat tidak muatnya masjid dan lain-lain. Di Indonesia tak ada semua. Tak ada. Jadi ada satu kampung tu, dia ada masjid, ada pondok. Pondok tu memang dah lama. Masjid pondok tu lebih lama lagi. Jadi beratus tahun dah salah ni. So di situ dulu kalau khutbah tu memang pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa lah zaman dulu. Jadi biasanya 15 minit ke 20 minit ke 30 minit khutbah dia. So tiba-tiba ada NGO ataupun ada kelompok mazhab lain, bukan mazhab fiqah, tapi mazhab akidah yang berbeza di kampung tersebut yang bina masjid tak sampai 2 kilo. Dekat je lah. Dekat je. Akhirnya dekat situ pun didirikan Jumaat. Pada Jumaat yang tua ni, masjid yang tua ni lagi besar, lagi tua, lagi lama. Dan lagi besar, tak penuh pun. Kalau semua orang kampung solat. Tiba-tiba kerana ada buka di sana sebab dia tak nak solat belakang imam yang masjid yang tua itulah. Maka didirikan Jumaat dalam bahasa Indonesia. Maka masjid yang dekat pondok tersebut terpaksa tukar dia punya khutbah ke dalam bahasa Arab, dan rata-rata orang pondok ni faham bahasa Arab lah. Lebih dari 1,000 orang ni faham lah. Lebih. Maka khutbah tersebut pun dalam bahasa Arab. Dan dia buat cepat. 10 minit tak sampai dah habis. Dah habis khutbah. Laju. Sebab dalam bahasa Arab. Jadi tak perlu terjemah. Ayat Quran tak perlu terjemah. Terus. Ni dia tuan-tuan. Jadi untuk dapat takbir yang pertama. Supaya masjid yang satu itu. Sebab takut kalau masjid tu solat dulu. Yang ini semua kena qada dengan solat zuhur kerana tak dapat Jumaat. Ini di sisi mazhab Syafi'i ini dipanggil ta'addudul Jum'ah. Sebab nak kata sukar ke? Ada kesukaran, ada masyakkah ke untuk berhimpun pada satu masjid? Tak ada, sebab masjid dalam masjid yang tua tu lagi besar. Tanah dia lagi luas. Boleh je banyak yang solat kat situ lagi. Walaupun santri dia banyak tapi masih ada ruang. Hadirin wal hadirat azakumullah. Ini dia, beza dia. Tapi kerana nak kejar Jumaat tadi, maka dilajukan. So yang sana tak apalah, mazhab dia lain, tak tahulah. Ni akidah dia beza cerita dia. Ini hadirin wal hadirat azakumullah. Itu nama dia ta'adudul Jumaat. Dan itu daripada kalam Imam Asy-Syafi'i sendiri di dalam kitab Al-Um. Jadi Imam Syafi'i di karang kitab nama dia Al-Um. Dalam Al-Um tu dia ada sebut tentang isu ini. Ini dipanggil hadis bil fi'li. Hadis berdasarkan kenyataan yang berlaku di zaman Nabi. Di zaman Nabi SAW memang tidak ada masjid melainkan Masjid Nabawi. Dan semua orang Madinah, seluruh Madinah tidak buat solat Jumaat melainkan di Masjid Nabawi. Datang berkumpul di Masjid Nabawi. Ini cerita dia. Tak ada. Jadi atas alasan ini Imam Syafi'i kata ditambah lagi syarat tak boleh ada 2 masjid, satu qaryah. Syarat ke-6, 2 khutbah. Okey. Lalu kena ada khutbah. Dan rukun khutbah itu 5 perkara. So khutbah ni ada 5 perkara rukunnya. Pertama, mengucap alhamdulillah. Sebab itu alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Contoh dia. Misalan dia. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Contoh dia. Dan lain-lain. Mengucap alhamdulillah dan sekurang-kurangnya itu alhamdulillah. Sekurang-kurang alhamdulillah. Walaupun tak ada alladzi ja'alana minal muslimin. Ya, misalnya.
Kedua, mengucap salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekurang-kurangnya itu Allahumma salli ala Muhammadin. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammadin. Ketiga, wasiat dan memadalah wasiat itu bahasanya dikatanya ati Allah, artinya perbuat olehmu taat akan Allah Ta'ala, atau dikatanya ittaqullaha, yakni takut olehmu akan Allah Ta'ala. So dia kena ada wasiat. Jadi pertama, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu ya ayyuhal muslimin ittaqullah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum. Ni salah dia lah. Contoh dia. Ittaqullah. Jadi wasiat membadailah ati'ullah. Ini ittaqullah. Takut olehmu akan Allah Ta'ala. Perbuat olehmu taat akan Allah Ta'ala. Atau dikatanya ittaqullah. Dan adalah yang tiga ini iaitu rukun daripada kedua-dua khutbah itu. Keempat, membaca ayat daripada Al-Quran. Membaca ayat iaitu daripada Al-Quran iaitu rukun salah satu daripada dua khutbah itu. Dengan tiada ia tertentu, tetapi sunat dibaca pada akhir khutbah yang pertama. Akhir khutbah yang pertama iaitu dibaca. Jadi bila-bila tu boleh kat dalam tu. Tapi kena ada lah ayat membaca Al-Quran. Contoh dia. Sebab itu saya termasuk yang ditugaskan sebagai AJG khutbah di jawatan di Majlis Agama Islam Selangor. Jadi kita juga membuat beberapa SOP khutbah, dasar khutbah, dan juga membuat iaitu apa? Membuat khutbah. Jadi ada khutbah-khutbah yang kita terpaksa tulis sesuai dengan keperluan semasa. Khutbah itu nanti dibacakan di masjid-masjid. Kita kena pastikan rukun ini dilaksanakan. Kelima, membaca doa bagi mukminin dan mukminat iaitu pada khutbah yang kedua. Sebab tu khutbah kedua kita memang standard. Doa lah. Yang kedua. Dan memadai dikatakan rahimakumullah pun dah cukup. Tapi biasanya panjang-panjang pun kita buat. Yang di Selangor kita ada. Khutbah kedua kita dah jelas. Dan syarat kedua khutbah itu 9 perkara. Syarat syarat dua khutbah itu 9 perkara. Pertama, dia kena berdiri. Pertama, berdiri bagi orang yang kuasa. Khatib tu berdiri. Kedua, hendaklah dua khutbah itu dengan lafaz Arab. Maka tiada sah khutbah dengan lafaz yang lain dari bahasa Arab. Dan jikalau orang yang sembahyang itu sekaliannya bukan orang Arab sekalipun. Jadi tadi khutbah tadi itu kena dengan bahasa Arab lah. Terjemahan tu tak apa. Tapi kena tetap dengan bahasa Arab. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Ini dia. Ketiga, hendaklah jatuh khutbah itu di dalam waktu zuhur. Jatuh khutbah itu dalam waktu zuhur. Keempat, duduk antara dua khutbah sekira-kira sekadar tumakninah. Dia kena duduk antara dua khutbah sekira-kira sekadar tumakninah. Lalu kelima, hendaklah didengar oleh 40 orang yang jadi dengan mereka itu Jumaat. Jadi dia kena hendaklah didengar oleh 40 orang yang jadi dengan mereka itu Jumaat. Jadi minimum suara. Tak ada orang dengar tak boleh. Kira-kira dia cakap tu 40 orang dengar. Yang mana 40 ni adalah syurutul Jumaat. Syarat yang mengesahkan Jumaat tadi. Yang menyebabkan salat Jumaat itu sah. Keenam, mualat. Yakni berturut-turut antara dua khutbah. Dan mualat antara khutbah dan antara sembahyang Jumaat. Itu kena mualat. Terus menurut. Ketujuh, suci daripada hadas yang kecil dan yang besar. Jadi dia tu dalam keadaan suci lah. Daripada hadas kecil dan hadas besar. Kedelapan, suci daripada najis pada kainnya dan pada badannya dan pada tempatnya.
Dan kesembilan, menutup aurat. Tak boleh buka aurat. Ini dia kena tutup aurat. Ini adalah termasuk daripada syarat-syarat Jumaat, tuan-tuan dan puan-puan. Lalu disebut di sini dan syarat-syarat khutbah. Dan syarat wajib Jumaat. Sekarang syarat wajib Jumaat. Maksud dia apa? Iaitu apakah status, macam mana seorang itu diwajibkan untuk melaksanakan solat Jumaat apabila dia apa? Ada orang macam tu. Dan syarat wajib Jumaat itu 5 perkara. Pertama, mukallaf, iaitu aqil baligh. Dia kena mukallaf, aqil baligh. Maka tiada wajib sembahyang Jumaat itu atas kanak-kanak dan orang gila. Jadi tiada wajib sembahyang Jumaat itu atas kanak-kanak atau orang gila. Kanak-kanak dan orang gila tak wajib sembahyang Jumaat. Ni. Yang kedua, merdeka. Maka tiada wajib sembahyang Jumaat atas hamba orang. Jadi dia kena merdeka. Kalau yang masih hamba, tak wajib. Zaman dululah. Sekarang dah tak ada. Ni. Yang ketiga, laki-laki. Dia kena laki-laki. Maka tiada wajib sembahyang Jumaat itu atas perempuan dan khuntha. Jadi perempuan tak ada Jumaat. Laki ada Jumaat. Keempat, mukim di dalam tempat yang didirikan akan sembahyang Jumaat itu. Jikalau tiada mustautin sekalipun. Atau yang mukim di dalam dusun. Yang kedengaran daripadanya bang orang yang di dalam negeri yang mendirikan Jumaat. Yang didirikan di tepi negeri itu. Dan suara pun keras. Dan waktu pun sunyi daripada hingar-bingar. Kerana sabda Nabi SAW. Al-Jumu'atu ala man sami'an nida'ah. Jumaat itu bagi orang yang mendengarkan panggilan. Sembahyang Jumaat itu wajib atas orang yang mendengarkan bang. Hadis ini diriwayat rawahu Abu Daud. Hadis yang dhaif dalam kitab Faidul Qadir. Maka tiada wajib sembahyang Jumaat itu atas orang yang musafir. Tetapi sunat bagi orang yang musafir dan hamba orang yang kanak-kanak itu sembahyang Jumaat. Kelima, sihat lagi ketiadaan baginya uzur yang diharuskan meninggalkan sembahyang berjamaah. Jadi yang kelima, dia kena sihat lagi ketiadaan baginya uzur yang diharuskan meninggalkan sembahyang jemaah. Ini yang disebut dalam keadaan COVID, dia kena COVID, maka dia tidak sihat. Maka dia diuzurkanlah untuk hadir Jumaat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan uzur yang diharuskan meninggalkan sembahyang Jumaat dan berjamaah itu dibagi dua bahagi. Seuzur sekarang ni ada dua jenis. Pertama am, yang kedua khas. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khas. Maka uzur yang am itu 7 perkara. Uzur yang am itu ada 7 perkara. Pertama, hujan sekira-kira membasahkan ia akan kain sama ada malam atau siang. Jadi contoh dia hujan, nak berangkat akan basah. Ustaz, dia pakai kereta. Ya, tapi dalam keadaan hujan contoh dia parking kereta nak masuk masjid tu dah basah kuyup. Contoh dia. Ini sama je lah. Jadi hujan sekira-kira membasahkan ia akan kain sama ada malam atau siang. Kedua, angin yang sangat sejuk pada malam hari. Angin dia ribut ni. Tajuk sangat ni. Ini uzur lah. Uzur am. Ketiga, sangat leceh sama ada malam atau siang. Bukan tak boleh. Boleh. Tapi akan menyusahkan. Kan jalan. Dia tak adalah hujan. Tapi kalau jalan ni berbecak. Sampai kat masjid tu. Basuh, nak kena basuh tu, basuh ni. Contoh dia daerah tersebut. Susah bagi dia. Dan tak ada air. Tak cukup. Misalan dia zaman dulu lah. Sangat lecah. Okey. Okey. Yang keempat, angin yang sangat keras sama ada siang atau malam. Jadi angin yang sangat siang keras sama ada siang atau malam. Yang kelima,
Yang kelima, sangat panas pada waktu zuhur. Iaitu apa? Sangat panas pada waktu zuhur. Dia nak pergi solat Jumaat, tapi udara tu sangat panas. Kerana apa? Kerana iaitu ialah maklum dia tinggal di Mekah, di daerah panas, di daerah musim panas, di daerah padang pasir misalnya. So jadi kat sini dia tulis lecah itu ialah leceh. Lecah tu adalah leceh, sama. Lecah, lari ke duri, menghindarkan diri daripada kesukaran yang kecil, jatuh dalam kesukaran yang besar. Ini sama tadi. Leceh dengan makna yang menyebabkan dia terhalang, betul. Yang keempat, yang kelima, sangat panas pada waktu zuhur. Yang keenam, sangat sejuk sama ada malam atau siang. Sangat sejuk udara tersebut. Siang atau malam. Siang, malam atau siang. Yang ketujuh, gempa yang sangat. Jadi ada gempa, dah tak boleh ya. Tak boleh nak solat Jumaat. Contoh dia. Adapun uzur yang khas iaitu 9 perkara. So ada pula uzur yang khas. Uzur yang khas. Adapun uzur yang khas itu iaitu 9 perkara. Pertama, sangat mengantuk. Dia tu dah tak mengantuk. Ini termasuk uzur yang khas. Yang kedua, sangat sakit yang masyaqqat. Susah disertainya. Itu hadir kepada sembahyang Jumaat dan jamaah itu. Ada masyaqqat yang sangat. Masyaqqah yang sangat untuk hadir Jumaat. Yang ketiga, memeliharakan orang yang sakit jika tiada orang yang memeliharakan akan dia, atau menjinakkan akan kerabatnya yang sakit, atau menunggu kerabatnya yang hampir mati jikalau ada yang memeliharakan akan dia sekalipun. Ini memeliharakan orang yang sakit jika tiada orang yang memeliharakan. Ini misalan dia, tuan-tuan. Hadirin wal hadir abizakumullah. Yang keempat, takut akan binasa dirinya atau kemaluannya